Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sirah tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Bila berlaku Perjanjian Hudaibiyah ini? Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Jom kita dengar tentang kisah Perjanjian Hudaibiyah. Okey, baik. Kita tengok kisah sebelum Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad SAW telah keluar bersama-sama dengan kira-kira 1,500 orang Islam untuk pergi memasuki Baitul Haram di Mekah. Kisahnya, satu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi memasuki Baitul Haram ataupun Kaabah di Mekah dengan sahabat dalam keadaan selamat dan bercukur kepala. Kaum Muhajirin dan Ansar merasa amat ingin untuk melihat Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Mekah. Mereka tidak membawa senjata ataupun peralatan bersama mereka. Jadi kaum Muhajirin ni lah, terutamanya sekali, dia nak sangat balik dekat asal tempatnya, tanah tumpah dia, ke Mekah. Seterusnya kita tengok kisah Bai'ah Ar-Ridwan sebelum Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, tujuan kedatangan Nabi Muhammad dan rombongan baginda. Semasa perjalanan di Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan rombongannya telah didatangi beberapa orang dari Bani Khuza'ah untuk menanyakan tujuan kedatangan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan tujuan kedatangannya adalah untuk menziarahi Baitullah serta mengerjakan umrah. Oleh itu, kaum musyrikin telah menghantar wakil untuk berunding, iaitu Amru bin Mas'ud. Manakala dari wakil umat Islam, Nabi Muhammad SAW telah menghantar Uthman bin Affan untuk berunding. Uthman bin Affan telah ditahan selama 3 hari dan selepas itu tersebarlah berita mengenai kematian Uthman bin Affan. Dalam Bai'ah Ar-Ridwan ni, yang ketiga, menuntut bela kematian Uthman bin Affan. Lantas Nabi Muhammad SAW mengumpulkan umat Islam dan mengajak mereka untuk menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Nabi Muhammad SAW menyeru untuk berjihad di jalan Allah, lalu baginda bersabda, kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi mereka. Yang keempat, perjanjian sumpah setia. Apa perjanjian sumpah setia ni? Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berbai'ah di bawah sepohon pokok ataupun sebatang pokok dan berjanji tidak akan sesekali berundur, sebab dia nak mempertahankan kematian Uthman bin Affan. Kalau benar lah yang Uthman bin Affan ni telah meninggal dunia. Jadi bai'ah yang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ini membuat adalah dinamakan sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Maksudnya perjanjian sumpah setia. Seterusnya kita tengok Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni apabila musyrikin Mekah mengetahui tentang bai'ah yang dibuat umat Islam, Bai'ah Ridwan tadi yang Ustazah dah terang tadi, mereka merasa bimbang, takut dan membuat keputusan untuk membebaskan Uthman bin Affan. Jadi ternyata Uthman bin Affan ini belum meninggal dunia. Maka Suhail bin Amru, iaitu dari wakil kaum Quraisy, membuat rundingan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka rundingan tersebut dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu, ramai di kalangan para sahabat Nabi tidak berpuas hati dengan isi kandungan perjanjian, terutama Sayyidina Umar Al-Khattab. Perjanjian yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dan
Suhaib bin Amru, wakil dari kaum Quraisy tadi. Mereka merasakan perjanjian itu berat sebelah dan lebih menguntungkan kepada kaum Quraisy berbanding dengan umat Islam. Dalam isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tersebut. Tetapi sebenarnya orang Islam lebih beruntung. Sebab apa Nabi Muhammad SAW cakap macam tu? Telah diturunkan surah Allah telah menurunkan surah Al-Fat. Kita tengok. Ketika dalam perjalanan pulang dari Mekah, Allah telah menurunkan surah Al-Fat yang saudara terang tadi, dan umat Islam merasa amat berpuas hati dengan pembukaan kota Mekah. Kita tengok ayat dalam surah Al-Fat ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لتخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Kita tengok maksud surah Al-Fat yang Allah dah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Demi sebenar, iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadat umrah kamu dengan mencukur kepala kamu, dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ. Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui ada faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahui, maka ia menyedihkan sebelum terlaksananya mimpi itu. Satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Allah dah turunkan sendiri. Cakap perjanjian tu akan masuk ke Mekah. Bukan tahun tu juga. Tak tahu tahun bila, tapi akan datang tahun berikutnya. Jadi dalam kisah perjanjian Hudaibiyah ni juga Nabi Muhammad tadi kan Saidina Umar Al-Khattab dia tidak merasa puas hati kan. Jadi Nabi Muhammad SAW memanggil Umar dan membacakan surah Al-Fat kepadanya. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, adakah dalam surah Al-Fat itu Al-Fat itu kemenangan maksudnya? Jawab baginda, ya. Setelah itu barulah Umar berasa tenang. Seterusnya. Kita tengok kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Kedua-dua pihak tidak boleh menceroboh, mengkhianati, mencuri dan mungkir janji. Genjatan senjata ni maksudnya segala perjanjian yang dibuat tu tak boleh langgar janji, tak boleh ada peperangan langsung. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Maksudnya tahun depan lah kira. Dan tidak melebihi 3 hari. Mereka boleh membawa pedang bersarung sahaja. Yang ketiga, kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang disukai. Mana-mana kabilah boleh memilih sama ada hendak mengikut perjanjian dengan musyrikin Quraisy atau umat Islam. Yang keempat, orang Quraisy yang lari ke Madinah tanpa kebenaran wali hendaklah dihantar semula ke Mekah walaupun telah memeluk Islam. Manakala orang Islam yang lari ke Mekah tidak akan dipulangkan semula kepada
orang Islam Madinah. Kesan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok. Yang pertama, pengiktirafan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad, umat Islam dan kerajaan Islam berdaulat. Okey, yang kedua, persetujuan genjatan senjata selama 10 tahun digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama seluas-luasnya, termasuk Maharaja Habsyah, Maharaja Parsi, Gubernur Mesir dan sebagainya. Yang ketiga, lebih ramai tentera Quraisy masuk Islam, termasuk panglima tentera Quraisy, antaranya Khalid bin Al-Walid. Okey. Kita tengok nombor 4. Kaum muslimin dapat bergaul bebas dengan orang bukan Islam, seterusnya menyebarkan agama Islam kepada mereka. Yang kelima, perjanjian ini memberi peluang keemasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur masyarakat Islam bernegara dengan lebih maju dan teratur. Seterusnya, menghalang orang Quraisy dari melakukan pergaduhan sesuka hati kerana terikat dengan perjanjian. Jadi orang Quraisy tak dapat dia nak bergaduh, nak berperang dengan umat Islam. Dan yang terakhir, kaum muslimin berpeluang mengerjakan umrah dengan aman dan damai. Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih yang menonton dan faham mendengar kisah perjanjian Hudaibiyah ini. Semoga kita ambil pengajaran iktibar dari kisah ini. Okey, terima kasih. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.